Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, so hari ini kita masih dalam mood cuti-cuti sebabnya hari ini adalah hari birthday Agong, kan. So kepada yang bercuti, selamat bercuti. Kepada yang bekerja, teruskan bekerja. Hidup kita ni sama je. Okey, memang kita ni hidup kita sebenarnya untuk bekerja dan untuk berbakti. So yang bekerja tu teruslah bekerja. Okey, so semalam kan saya ada kecoh lah di grup WhatsApp. Okey, banyak grup WhatsApp yang parents ni banyak yang kecoh sebabnya jadual PDPR dah keluarkan. So ramailah yang macam ada macam-macam lah, ada macam-macam komen pasal PDPR tu, yang mana PDPR dekat sebulan kan, 25 hari, lepas tu cuti balik. Apa nak cakap ni kita kan sebenarnya dah boleh expect dah benda tu akan berlaku. So macam kita tak perlu pun nak terkejut ke nak macam kita actually more or less kita dah boleh sedia dah, sebabnya kita pun tahu kan keadaan COVID di negara kita sekarang ni macam mana. So macam nak stop PKP ke PKP whatever ni pun memang harapan tu memang tipis. Lepas tu bila dah PKP di semua tu, mestilah budak-budak tak boleh pergi sekolah, kan. So benda tu memang dah expected dah. So sekarang ni terletak kepada kita sahaja. Okay, macam mana cara pun yang kerajaan buat, sebab kerajaan pun diorang pun macam they have to react dengan kes COVID. Okay, diorang pun tak nak buat sesuatu yang macam boleh menyusahkan rakyat ke, boleh dan diorang tak boleh nak puaskan hati semua orang. So macam kalau you macam ni kan, kalau contohnya diorang buat keputusan macam tu, okay, mungkin ada orang yang tak setuju, tapi mungkin ada orang yang okey. So tak boleh nak buat keputusan yang fit for everyone. So kitalah yang kena react dengan benda tu, dan kitalah yang kena do something about it. Okay, sebab kita memang dah expect dah. Okay, kalau you belum expect sekarang ni, you boleh expect. You have to bersedia untuk macam mana dengan nak meneruskan persekolahan anak. Okey, boleh bersedia dari sekarang. Kalau belum bersedia lagi, kalau belum fikir lagi, boleh fikir dari sekarang. Sebabnya memang unlikely lah. Okey, memang unlikely untuk kita nak jadi macam seperti sedia kala dalam masa yang terdekat ni. Okey, so tapi kita berharap semoga urusan vaksin ni cepat-cepat habis, dan semoga kita punya rakyat Malaysia ni cepat-cepat tercover dengan vaksin, dan kita berdoa banyak-banyak supaya kita boleh hidup macam biasa, boleh hidup macam sedia kala. Okey, so pagi ni insya-Allah saya nak share dengan anda semua kenapa orang selalu tanya kenapa production cleaner tak ada di farmasi. Macam susahnya nak dapatkan, kena cari agent lah, kena cari apalah. Sebab orang dah tahu dah production cleaner ni memang sangat berbeza dengan produk lain. Sebab Shaklee ni dia dibuat oleh dia punya saintis. Dan saintis ni memang betul-betul, diorang Shaklee ni, satu yang saya nak share dengan anda semua, pasal Shaklee ni diorang tak pernah berkira pasal bajet. Semalam saya punya mentor, dia ada share pasal tips untuk beli rumah. Okey, yang pertama tips yang dia bagi, yang pertama ialah you jangan tengok bajet. You nak beli rumah, jangan tengok bajet, tapi tengok rumah mana yang you suka. Jangan sebab you dah bajet you nak rumah tu, padahal you suka rumah lain yang lebih mahal, tapi you terpaksa ambil rumah yang lebih murah tu sebab you tengok you punya bajet pada waktu itu. Sebab benda bajet ni adalah benda yang not fix. Kan, kita punya bajet tu benda yang tidak fix, kan. Maksudnya mungkin hari ni kita rasa kita mampu beli rumah yang harga 500,000 ke contohnya. Mungkin in few months kita boleh beli rumah yang harga 1 juta. So sebab bajet tu adalah benda yang tidak fix. So yang pertama you kena tengok, jangan tengok bajet, tapi tengoklah rumah apa yang you berkenan. Tengok rumah apa yang you suka. Okay, lepas tu bajet tu belakang-belakang. Okay, so samalah juga dengan Shaklee ni, dia tak pernah tengok bajet. Contohnya untuk buat penyelidikan, untuk buat satu produk tu,
dia tak tetapkan bajet dulu. Tapi yang dia nak adalah kualiti produk tu. So selagi produk tu tak capai kualiti yang dia nak, dia akan terus tambah bajet, tak ada masalah. Yang pentingnya produk tu, and produk tu nanti ada satu produk yang berkualiti dan boleh bagi manfaat kepada semua orang. So itulah Shaklee. Okey, itulah Shaklee yang tak pernah tengok pun pasal bajet untuk buat penyelidikan ke, untuk cari bahan mentah yang betul-betul berkualiti ke, memang tak tengok bajet. Okey. Kat mana sudah aku tadi pasal bajet. Okey, so okey. So ramai orang yang dia cakap dia susah nak cari produk Shaklee ni. Okey, nak cari produk Shaklee tapi susah. Boleh tak kalau Shaklee ni ada je kat farmasi, so pergi di farmasi, senang you nak cari. Okey. Okey, yang pertama, okey, ada dua sebab yang saya nak share dengan anda pagi ni. Okey, yang pertama saya nak tanya soalan dulu. Okey, kalau anda nak buat bisnes, anda nak cari bisnes yang perlukan modal yang mahal ke yang murah? Maksudnya modal yang tinggi ke yang rendah? Nah, jawab dulu. Okey. Tapi sebelum saya jawab soalan tu, sebelum saya hurai tentang persoalan tu, saya nak share dulu sikit tentang Shaklee punya sejarah. Okey, macam mana Shaklee ni boleh terjadi dan macam mana bisnes Shaklee bermula. Okey, Shaklee ni dia diasaskan oleh Kak Farah ada jawab, of course nak modal yang rendah kan. Nak modal yang rendah tapi pulangan yang tinggi kan. Tapi saya nak share dulu Shaklee punya sejarah dulu. Okey, Shaklee ni dia diasaskan oleh Dr. Shaklee. Okey, dia seorang doktor yang mana actually masa dia kecil, masa dia lahir, dia telah disahkan menghidap congenital TB. Congenital TB tu dia penyakit tuberkulosis. Yang TB, kuman TB tu tapi dia dapat daripada masa dalam kandungan. So dia lahir tu memang dia macam vegetatif, macam tak boleh nak bergerak, memang macam lumpuh lah, sampai macam tu. So doktor pun meramalkan, maksudnya menjangkakan lah, expect dia tak akan hidup lama, mungkin dalam few months atau few years macam tu dia will be gone lah. Macam tak boleh hidup lama lah budak ni, macam tu. Okay. Tapi mak ayah dia ni tak putus asa. So diorang bawa Dr. Shaklee ni, ataupun nama dia Forrest, sebenarnya Shaklee tu nama family dia. Okay, Forrest ni dia bawa pergi ke satu perkampungan. Okay, tempat kampung, tempat bukit, tempat yang udara segar, tempat yang air sungai pun jernih. Okay, dia bawa pergi tempat yang macam tu. So what happened was dia orang akan gunakan macam alam semula jadi, tumbuh-tumbuhan ni untuk buat ubat lah, apa-apalah untuk si Shaklee ni. So ditakdirkan takdirnya pada umur 8 tahun first time dia boleh bangun umur 8 tahun. So terkejutlah mak ayah dia ni kan. So daripada situlah, sebab mungkin dia punya persekitaran kan, mungkin dipengaruhi oleh persekitaran dia yang udara segar, air yang bersih, tak ada pencemaran, dia orang punya makanan pun yang sumber organik kan, tak ada tercampur dengan racun serangga, racun rumpai, semua tak tercampur. So daripada situlah mungkin dia orang expect daripada alam-alam semula jadi ni. So mak ayah dia memang yang macam orang kata memang harmoni dengan alam. So dia percaya yang alam semula jadi ni boleh memberi sesuatu kepada mereka. Boleh ada future untuk mereka. So daripada situlah Dr. Shaklee terinspirasi dengan mak ayah dia. So dia teruskan legasi tu untuk menggunakan tumbuh-tumbuhan, menggunakan alam semula jadi untuk mengimprove kesihatan. Okey. Macam kampung aku tenang je. Okey, macam yelah macam kat kampung kan, tapi sekarang ni kat kampung pun dah banyak kenderaan kan, dah banyak pencemaran sebenarnya kat kampung. Okey, so more or less kampung pun dia nak membangun, nak jadi macam bandar dah. Okey. So kita lah yang kena jaga ketenangan di kampung tu. Okey, jangan sampai kampung jadi macam jadi tempat pencemaran pula. Okey. So, dah mana tadi cerita saya? Cuba.
Okey, so dipendekkan cerita, so Dr. Shaklee ni dalam dia punya perjalanan tu memang banyak sangatlah dia punya cabaran-cabaran, okey. Macam dia mula join naturopathic tu dia punya perubatan menggunakan alam semula jadi, benda-benda yang natural. So dia mula join macam grup tu, and then sampai satu masa dia menghasilkan satu multivitamin yang mana sampai sekarang ni kita orang consume multivitamin tu, nama dia Vitally. Okey. So macam masa tu dia buka satu klinik lah yang mana dia merawat orang menggunakan Vitally tu. So orang-orang yang mendapat khasiat Vitally tu, yang makan Vitally tu, memang dia orang lebih sihat. So masa tu dia memang tak terfikir pun lah nak jual benda tu, sebab dia rasa macam cukup lah orang-orang di kawasan ni je yang dapat manfaat. Tapi makin lama makin mendapat sambutan, makin orang suka makan benda tu. Jadi after beberapa tahun lah, macam lama jugalah, beberapa puluh tahun lepas tu barulah dia buat Shaklee Corporation. Okey, Shaklee Corporation yang mana dia mula memasarkan produk Vitally tu. Okey, cuma nak cakap ni kat sini Dr. Shaklee dia pastikan dulu dia punya produk tu berkualiti, barulah dia start jual. Okey. So direct selling ni sebenarnya bermula dari Dr. Shaklee sendiri lagi. Okey, dia sebenarnya yang nak menggunakan sistem ni untuk pasarkan produk dia. Okey, yang pertama berbalik kepada persoalan saya tadi. Okey, kalau you nak buat bisnes, you nak cari yang modal besar ke modal kecil ataupun modal rendah. So of course saya rasa jawapan yang klise dan boleh jawab dengan spontan, mestilah modal rendah kan, siapa yang nak guna modal yang tinggi-tinggi. So itulah sebabnya Dr. Shaklee buat sistem perniagaan yang macam tu, iaitu direct selling. Sebab bila you buat direct selling, you tak perlu pun nak cari modal yang banyak, macam tak perlu nak buka kedai pun. Okay, cuba bayangkan kalau Shaklee ni ada kat farmasi sahaja. So you nak buat bisnes, nak jual Shaklee, kena buka farmasi dulu. You kena cari modal dulu untuk buka farmasi. Lepas tu nak masukkan produk lagi dalam farmasi you tu. So bayangkan berapa banyak dah modal nak kena guna kat situ. So kalau kita buat bisnes secara direct selling ni, kita tak perlu pun nak cari kedai, tak perlu pun nak fikir pasal produk, sebab produk dah ada kan, dan produk yang berkualiti pula tu, produk yang beyond organik pula tu. So produk yang memang sangat powerful. So kita tak perlu nak fikir dah nak buat produk tu. So kita dah jimat kat situ, dah jimat modal untuk buka kedai dan dah jimat modal untuk buat produk. Okey, itulah sebabnya kenapa Dr. Shaklee nak produk dia dipasarkan secara direct selling. Okey, lepas tu yang kedua, cuba bayangkan kalau produk di farmasi tu ada tak, macam kalau you beli produk kat farmasi tu, you pergi tanya dengan orang yang jual, orang kat kaunter tu, saya ada masalah gini, ini sesuai tak untuk saya, berapa banyak saya nak makan satu hari, apa kesan dia, apa bahan-bahan dalam dia, apa. Semua pernah pergi tanya tak? Ada, I think tak adalah orang pergi tanya kan. Macam jaranglah orang pergi tanya, just ambil and then bayar. Kalau ada orang pergi tanya pun, dia pun macam, oh saya tak tahu benda ni sebab ni bukan produk saya kan. Betul tak? Sebab dia pun mungkin orang yang jaga kaunter tu je. Kan? So macam you don't get enough information tentang apa yang you nak consume. So berbeza dengan Shaklee, sebab bila you beli daripada ejen tu sebenarnya dah dilatih oleh kami punya pakar nutrisi, oleh Shaklee punya pakar nutrisi tentang produk tersebut. Apa dia punya kesan, apa bahan dalam dia, apa macam kalau you makan apa yang jadi. So you always boleh come back kepada orang yang jual produk tu pada you. So kita pun rasa lagi yakin kan nak makan, sebab kita tahu informasi pasal produk ni. Okey, berbanding dengan kalau you beli kat farmasi, mungkin you tak tanya pun, ataupun mungkin orang tu tak boleh jawab pun. Okey, so itulah sebab yang kedua. Dan di Shaklee memang kami ada pakar nutrisi yang mana memang
kami sentiasa ada kelas dengan pakar nutrisi ni, dan kami pun memang boleh contact secara direct dengan mereka kalau ada apa-apa masalah. So kalau ada yang kami tak boleh jawab kepada customer, memang kami akan rujuk kepada pakar nutrisi tentang produk. Okey. So itulah dua sebab kenapa Shaklee ni tak ada kat farmasi. Dan itulah. Okay, so sekarang ni memang orang berebut-rebut nak beli vitamin C Shaklee kan. Sebab vitamin C Shaklee ni dia memang berkesan, 100% dijamin berkesan dan 100% selamat. Yang paling penting dia lebih bagus sebab dia ada teknologi sustain release, yang mana dia membebaskan sikit demi sedikit vitamin. So tak adalah isu pembaziran. Okay, kalau masih ada orang cakap makan vitamin C membazir, tak ada di vitamin C Shaklee. Sebabnya sikit-sikit dia bebaskan dan dia membekalkan vitamin C yang cukup kepada sel sepanjang hari. Okey. So okey, saya rasa itu saja daripada saya pagi ni. Terima kasih sebab anda join saya. Okey, kami sekarang ni memang ada buat siri-siri business sharing. So kalau you nak tahu pasal business Shaklee, nak tahu apa compensation plan dia, apa yang Shaklee offer, okay, you boleh contact saya saja. Okay, tinggalkan komen ataupun boleh direct terus PM saya. Okay, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.